Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Menurut rujukan di Wikipedia, Tasik Raban terjadi daripada limpahan air Sungai Perak setelah empangan Cenderuh dibina, di mana empangan tersebut merupakan empangan hidroelektrik dan stesen kuasa hidroelektrik yang tertua di Malaysia. Pembinaan bermula pada tahun 1928 dan siap pada 1930, bertujuan bagi memudahkan industri perlombongan bijih timah di Lembah Kinta. Di dasar tasik ini dahulunya dikatakan terdapat sebuah perkampungan yang telah tenggelam akibat banjir dan kini berada di dasarnya. Tasik ini telah menenggelamkan banyak sawah padi, dusun buah-buahan serta perkampungan Melayu dan orang asli seperti Kampung Beng dan Kampung Batu Ring. Tasik Raban terletak dalam kawasan Lenggong, di mana Lenggong mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia pada 30 Jun 2012 oleh UNESCO. Ini membuktikan bahawa kawasan Tasik Raban menjadi salah satu tempat yang menyimpan sejarah berkaitan kerajaan Melayu lama yang pernah wujud di sekitar Tasik Raban satu ketika dulu, seperti mana Puan Ita dapat maklumat dari sumber batin. Wujudan kawasan pemerintahan kerajaan Melayu yang pernah wujud di sekitar Tasik Raban tidak diketahui oleh generasi hari ini. Adakah wujudan tamadun Melayu di sini sengaja disembunyikan hanya untuk mencapai pengiktirafan UNESCO di Lenggong yang mengenepikan sejarah tamadun Melayu di sini? Malang bagi generasi sekarang tidak diberitahu tentang sejarah tamadun Melayu yang pernah wujud di sini, sehingga melupakan warisan sejarah agung bangsa Melayu. Tanpa tamadun awal Melayu, kawasan ini tidak akan sendirinya berkembang maju seperti sekarang ini, dek kerana doa nenek moyang kita dulu kepada generasi sekarang supaya maju dan berjaya. Oleh yang demikian, sumber batin adalah salah satu cabang ilmu yang perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam pada dapatannya, bukan ditolak mentah-mentah. InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan jawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kawasan Tasik Raban ini satu ketika dulu pernah menjadi kawasan pelabuhan perdagangan yang cukup sibuk dengan keluar masuk kapal dagang yang besar membawa pelbagai barangan untuk diperdagangkan seperti tembikar, barangan kaca, sutera, rempah ratus, kain dan pelbagai lagi. Wujudan pelabuhan ini menyumbang kepada perkembangan ekonomi yang baik pada rakyat tempatan, sehingga di sekitar Tasik Raban, masyarakatnya semakin bertambah dan berkembang. Terdapat deretan rumah komuniti seperti kampung-kampung semakin banyak dibina di kawasan ini dulunya. Mereka bekerja sebagai petani
nelayan dan peniaga, sehingga berlaku kepesatan di pelabuhan dalam pelbagai urusan perdagangan. Kawasan Lenggong ini pernah diperintah oleh seorang raja yang digelar Raja Lenggong. Pemerintahan Raja Lenggong menjadikan Tasik Raban di antara kawasan pelabuhan perdagangan yang sangat kaya dan maju selepas kejatuhan Kerajaan Melaka. Semasa zaman Kesultanan Melaka, pelabuhan perdagangan di Tasik Raban telah wujud dan menjadi di antara destinasi pilihan para pedagang dari seluruh dunia, termasuk dari kawasan Riau, Sulu dan pelbagai kawasan lagi pernah berdagang di sini. Di zaman Kesultanan Melaka, telah mewujudkan banyak kawasan pelabuhan perdagangan dari seluruh dunia ke Tanah Melayu, termasuk di Tasik Raban ini. Kemakmuran ekonomi yang sangat hebat ini menunjukkan bahawa bukan setakat pelabuhan Melaka sahaja maju, malah di kawasan lain juga turut mendapat tempiasnya. Ini membuktikan bahawa kekayaan ekonomi ini dikongsi bersama dan dapat dinikmati bersama di seluruh tanah naungan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka satu ketika dulu. Sebab itu, banyak kawasan Kerajaan Melayu mahu bernaung di bawah Kesultanan Melaka atas sebab nikmat ekonomi tersebut. Saya dan Puan Ita ke Tasik Raban ini di atas permintaan dari waris keturunan Raja Haji Fisabilillah yang ingin kami turut serta dalam rombongan ke kawasan ini. Pada mulanya, saya dan Puan Ita tidak mengetahui kenapa waris tersebut beria-ia untuk ke kawasan Tasik Raban ini. Pada perasaan saya, mungkin sebab ingin melihat contoh pembangunan ekor pelancongan di kawasan ini. Saya turutkan saja kerana hati saya juga seperti ditarik-tarik untuk ke Tasik Raban ini. Setelah tiba di Tasik Raban, rupa-rupanya Raja Haji Fisabilillah pernah datang ke Tasik Raban atas urusan perdagangan dengan menggunakan lancang kuning dari Riau. Selain itu, Raja Haji Fisabilillah ke kawasan ini atas dasar mengeratkan hubungan silaturahim dengan Raja Lenggong. Dipercayai juga, ini ada kaitan di mana ada kerabat Raja Haji Fisabilillah dan kerabat Tok Temong ada berkaitan melalui hubungan perkahwinan. Atas faktor itu, warisnya kini seperti diajak untuk menziarah ke kawasan Tasik Raban supaya silaturahim tidak dilupakan dan tidak diputuskan begitu saja kerana di situ ada keberkatannya. Dengan menziarah kawasan yang pernah Raja Haji Fisabilillah datang dan berdagang, dipercayai akan terbukalah usaha untuk mewujudkan kawasan di Riau dengan mudah bila warisnya tidak melupakan sejarah dan mengangkat kembali kegemilangan sejarah bangsa Melayu. Patutlah perasaan sebelum sampai ke Tasik Raban sangat teruja dan dinanti-nantikan. Apabila kaki sudah jejak ke kawasan Tasik ini, timbul perasaan sayu dan gembira, umpama silaturahim yang lama terputus seperti bertaut kembali. Pemandangan di Tasik Raban sangat menarik dan keindahannya tidak dapat dinafikan kerana kawasan ini dikelilingi banjaran gunung seluas mata memandang. Terdapat kawasan resort, perkampungan, dataran dan gerai makan menghadap Tasik Raban yang menjanjikan ketenangan dan keselesaan ketika mengunjung di kawasan ini. Walaupun Tasik Raban ini banyak dikaitkan dengan cerita seram di RNR Tasik Raban, di mana RNR tersebut tidak mendapat sambutan dari pengunjung sehingga menyebabkan terbengkalai dan ditinggalkan kosong. Tetapi nilai keindahan Tasik Raban dan sejarahnya tiada tolok bandingnya. Nasihat saya, untuk memajukan sesuatu kawasan, perlu ada usaha untuk mengangkat kembali sejarah yang ada di kawasan itu atau sekitarnya, terutama berkaitan sejarah bangsa. Dengan adanya usaha tersebut, secara tak langsung akan mengembalikan potensi dan nilai sesuatu kawasan itu yang pastinya akan mewujudkan peluang ekonomi yang cukup luas seperti pelancongan.
Sebagai contoh, Melaka kaya dengan sejarah yang diketengahkan sehingga hari ini. Disebabkan itu, negeri Melaka sentiasa dikunjungi oleh setiap lapisan masyarakat. Bukan setakat dari dalam negara, tetapi masyarakat dari luar negara turut ingin mengunjung negeri Melaka kerana nilai sejarahnya yang tinggi. InsyaAllah, jika nasihat ini diikut, sudah pasti banyak kawasan akan maju dan kenikmatan ekonomi dapat dikongsikan bersama. Bukan janji, tetapi pasti. Semua atas izin Allah, dan Allah sebenarnya mempersiapkan kita pada hari ini untuk akhir zaman. Wallahu a'lam. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju Eksplorasi Misteri Mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana bagi meneruskan rancangan Eksplorasi Misteri Mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.